Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan pagi kita dengan berita awal pagi. Antara tokoh ekonomi terkenal adalah Ibn Khaldun. Ibn Khaldun atau nama sebenarnya Abdul Rahman. Beliau dilahirkan pada 1332 di Tunisia. Disebabkan beliau berasal daripada golongan atasan, beliau telah mendapatkan pendidikan di Maghribi di dalam bidang klasik Islam. Selain daripada itu, beliau telah mendapat pembelajaran di dalam bidang matematik dan falsafah yang diajarkan oleh Al-Alibi. Disebabkan beliau berasal daripada golongan politik, beliau telah memulakan kerjaya beliau di dalam bidang politik di kerajaan Tunisia. Selain daripada Ibn Khaldun, terdapat juga seorang lagi tokoh ekonomi terkenal, iaitu Adam Smith. Adam Smith dilahirkan pada 1723 di Kirkcaldy, Scotland. Beliau mendapatkan pendidikan beliau di University Glasgow di dalam bidang falsafah moral. Seterusnya, beliau menyambung pelajaran beliau di University Oxford di dalam bidang pasca siswazah. Beliau memulakan kerjaya beliau sebagai seorang pensyarah di University Edinburgh di dalam bidang falsafah ekonomi. Baiklah, sekarang saya akan mencari seorang responden untuk mendapatkan pandangan beliau terhadap Ibn Khaldun dan Adam Smith. Kini saya berada di tempat kediaman mahasiswa untuk menemu bual seseorang mahasiswa yang mengambil jurusan falsafah ilmu. Assalamualaikum Encik, saya Ali Mukris daripada Media Filosof. Boleh saya berkenalan? Nama saya Azhan. Baiklah Encik Azhan, sebagai seorang mahasiswa, bolehkah saya bertanya tentang persamaan dan perbezaan antara Ibn Khaldun dan Adam Smith? Bagi persamaan tokoh dua berikut adalah mereka memberikan landasan dan wawasan yang penting dalam sistem perkembangan ekonomi zaman sekarang. Mereka dua juga telah membuat karya yang berdasarkan ideologi masing-masing. Perbezaan antara dua tokoh tersebut adalah Ibn Khaldun merupakan tokoh yang cekap dalam bidang sosial dan juga ekonomi, di mana semangat persatuan ataupun asabiah adalah penting dalam menjaga kesejahteraan ekonomi. Manakala bagi Adam Smith pula, beliau telah mewujudkan pasar bebas untuk inisiatif individu, di mana dia berlandaskan buruh. Di sini kita boleh melihat bahawa ideologi Adam Smith adalah berlandaskan kapitalis, manakala ideologi Ibn Khaldun adalah berlandaskan Islamik. Okey, terima kasih Encik Azhan. Maka itu sajalah daripada saya, Ali Mukris. Kembali kepada Seri Pentas. Terima kasih Alif. Kembali lagi dalam buletin pagi hari ini. Ideologi dan pemikiran Ibn Khaldun, iaitu teori permintaan dan penawaran. Teori ini menyatakan bahawa sekiranya suatu komoditi semakin berkurangan dalam pasaran, maka harga barang tersebut akan relatif menjadi lebih mahal. Ini selari dengan ekonomi pada zaman kini yang menyatakan hubungan songsang antara kuantiti diminta dan harga barang. Bagi Adam Smith pula, teori ekonomi kapitalisme. Teori ini menyatakan bahawa kapitalisme merupakan suatu ciri ekonomi yang bercirikan permilikan individu yang bebas untuk mendapatkan kekayaan tanpa campur tangan daripada kerajaan. Dengan itu, sekian saja buletin pagi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih atas berita yang telah disampaikan sebentar tadi. Selepas ini, kita akan beralih kepada segmen yang akan disampaikan oleh Putra, iaitu segmen Satu Hari Satu Motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Satu hari, satu motivasi. Ibn Khaldun mempunyai banyak sumbangannya. Begitu juga dengan Adam Smith. Ibn Khaldun dengan karyanya yang terkenal, iaitu Muqaddimah. Muqaddimah berasal dari perkataan Arab yang bermakna pendahuluan. Di dalam Muqaddimah itu banyak menceritakan berkaitan dengan falsafah, sejarah Arab dan sebagainya. Di antaranya adalah ekonomi. Memajukan konsep ekonomi, perdagangan dan pengeluaran merupakan salah satu sumbangan yang teragung oleh Ibn Khaldun. Contohnya adalah konsep berkaitan dengan keadilan, kesamarataan dan juga berkaitan dengan tidak membenarkan terlalu banyak kemewahan. Kerana apa? Kerana menurut Ibn Khaldun, kemewahan itu boleh merosakkan sistem tata negara sesebuah negara. Kita beralih pula kepada Adam Smith. Adam Smith terkenal dengan ideologinya berkaitan dengan kapitalis. Adam Smith juga mempunyai karya mengenai ekonomi di bawah karyanya yang bertajuk The Will of Nation. Di situ Adam Smith juga membentangkan, saya kira, memberitahu dan menyatakan bahawasanya ekonomi itu dipisahkan antara kerajaan dengan masyarakat. Kerana apa? Kerana menurut Adam Smith itu adalah kerajaan itu tidak perlu
campur tangan dalam masyarakat kerana mereka boleh bebas melakukan sebarang kegiatan demi memajukan ekonomi sebuah negara, ataupun kita kenal sekarang sebagai sistem pasaran bebas, iaitu laissez-faire. Jadi saya kira jangan tanyakan apa yang orang nak bagi pada kita, sebaiknya tanyakan apa yang kita boleh sumbangkan pada orang. Sekian sahaja Satu Hari Satu Motivasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra atas segmen Satu Hari Satu Motivasi sebentar tadi. Sekarang kita akan lihat pada kesan ekonomi dunia terhadap dua tokoh yang kita sebutkan sebentar tadi. Ibn Khaldun. Kita nampak kesan bermulanya pemikiran Ibn Khaldun selepas terbentuknya Islamic Development Bank IDB di Jeddah, Saudi Arabia. Ini merupakan satu perbankan dan satu sektor ekonomi tanpa riba. Bank Islam ini merupakan kerjasama antara negara-negara Islam yang tergabung dalam organisasi Konferensi Islam OKI. Tidak lama kemudian disusuli oleh Dubai Islamic Bank. Setelah itu, banyak sekali bank-bank Islam bermuncul di kalangan negara-negara Muslim, termasuklah di Malaysia. Seterusnya kita akan beralih kepada tokoh ekonomi yang seterusnya, iaitu Adam Smith. Kita tahu Adam Smith merupakan tokoh yang memperkenalkan fahaman kapitalisme. Disebabkan lahirnya fahaman kapitalisme ini, lahirnya pelbagai gaya pemikiran dan fahaman baru untuk menggantikan kapitalisme. Antara fahaman yang wujud untuk menggantikan fahaman kapitalisme ini adalah komunisme. Fahaman ini lahir daripada seorang warga Jerman bernama Karl Marx pada tahun 1848 yang sangat kecewa dengan sistem ekonomi kapitalisme. Selain daripada komunisme, ada juga seperti ekonomi Islam dan feudalisme yang cuba untuk menggantikan kapitalisme untuk menubuhkan negara dengan asas yang baru. Itu saja dari kami, kumpulan 8 Falsafah Menyinari Akalmu.